Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid yang dikasihi. Okey, apa khabar kamu ya? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Okey, untuk hari ini bertemu lagi kita untuk PDPR 3.0. Seterusnya untuk hari ini kita akan masuk tajuk baru ya. Di bawah unit 2, permainan kategori serangan. Okey, sebelum ni kita dah masuk bola jaring. So hari ini kita akan pergi kepada permainan bola sepak. Okey, untuk permainan bola sepak untuk tingkatan 4 lebih kepada kemahiran menyerang Okey, waktu tingkatan 1 awak dah belajar mungkin tentang kemahiran asas bola sepak, tetapi untuk tingkatan 4 fokus kepada menyerang Okey. Kita pergi kepada standard kandungan dulu. Okey, standard kandungan yang ingin dicapai oleh murid yang pertama adalah melakukan kemahiran bola sepak menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan. Tetapi oleh kerana PDPR kita tak boleh melakukan, so kita hanya kenal pastilah kemahiran bola sepak yang boleh digunakan dalam strategi permainan situasi permainan menyerang ataupun bertahan. Okey, yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola sepak. Okey, dua standard kandungan yang kita ingin capai. So objektifnya hari ini kita nak kenal pasti, murid-murid dapat kenal pasti kemahiran bagi melakukan serangan dan bertahan dalam situasi permainan yang sebenar Okey, sebelum tu kita pergi dulu sedikit info berkaitan bola sepak sebabnya mungkin ramai yang belum tahu berkaitan kemahiran dalam bola sepak. Untuk murid lelaki saya tak risaulah. Untuk murid perempuan saya rasa agak kurang info Okey, kita tengok sikit Bola sepak merupakan permainan kategori serangan yang dianggap sebagai sukan utama bagi kebanyakan negara di dunia. Okey, sekarang pun dah mula kan permainan bola sepak Eropah kan. Okey, permainan bola sepak telah mengalami transformasi yang begitu besar. Penerapan sains sukan dan kemajuan teknologi sukan telah menjadikan permainan bola sepak lebih menyeronokkan. Okey, setiap pasukan mempunyai strategi dan formasi yang berbeza berdasarkan situasi permainan. Semua ini dirangka dan dilatih dengan kepakaran pengurusan dan jurulatih bagi setiap pasukan. Okey, apa kemahiran asas yang ada dalam bola sepak ialah seperti, okey, boleh tengok dekat pengenalan Seperti yang pertama, menendang, menyerkap, menggelecek, melakukan hantaran dan menanduk. Okey, semua kemahiran ini mempengaruhi formasi serangan dan bertahan yang akan dilakukan oleh jurulatih. Okey. So, mengelecek ada dekat gambar pertama ni, yang bulat-bulat kat bawah ni. Okey, ada gambar mengelecek. Kemudian kemahiran melakukan hantaran, kemudian menjaring. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada formasi 3-5-2. Jom kita tengok apa 3-5-2. Okey, jom kita sambung Okey, untuk formasi 3-5-2. Okey, di sini kita lihat dulu gambar supaya awak lebih faham. Okey, fokus kepada gambar dalam sini Okey, ini adalah gambar formasi 3, 5 dan 2. Apa yang dikatakan 3? Apa yang dikatakan 5? Apa yang dikatakan dengan 2 Okey, 3 tu adalah biru ini. Okey, pemain biru ini adalah 3. Okey, cuba tengok kat sini. 3 ni adalah pemain pertahanan. So, untuk 3 yang biru ini adalah permainan pertahanan kanan, tengah dan kiri. Okey, apa yang dikatakan dengan 5? 5 pula adalah pemain di bahagian tengah ini. Yang oranye Okey. Okey, bahagian tengah ni iaitu pemain kat sini, pemain tengah kiri, pemain tengah, bahagian tengah, kemudian pemain tengah kanan. Okey. Seterusnya, untuk 2 adalah pemain apa
siapa? Yang depan sekali lah for sure adalah striker. Striker. Pemain penyerang. Ada 2 orang penyerang. Okey, 2 orang penyerang utama. Ni 2 orang pemain penyerang utama. Kemudian 5 orang pemain penyerang bantuan lah, dikatakan bantuan, dan 3 orang adalah pertahanan. Itu yang disebut yang dikatakan formasi 3-5-2. So harap faham lah ya. Nanti kan sebut 3-5-2, 3-5-2 tak faham. Okey, so kita tengok yang pertama ya. Formasi serangan ini meletakkan, okey, kejap ya. Okey, formasi serangan ini, yang ini ya, meletakkan 3 orang pemain pertahanan. Yang biru tadi yang berada berhampiran dengan gol tu adalah pemain pertahanan. So 3 orang saja pemain pertahanan. Kemudian 5 orang pemain tengah dan 2 orang pemain penyerang utama. So memang kena kuatlah striker ni ya. Untuk pergi menyerang pihak lawan. Okey, kemudian ketika menyerang, 2 orang pemain tengah akan menjadi penyerang sayap kiri dan kanan. Siapa pemain tengah tu? Yang mana? Yang ini. Pemain tengah tadi kan yang warna oranye ni. So 2 orang ini, 1, 2. Okey. Ketika menyerang, 2 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sayap kiri dan kanan. Sayap kiri dan kanan. Okey, seterusnya 3 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sokongan. Siapa itu? Dia orang ni yang ini. 3 ini. 3 yang ini dikatakan adalah pemain penyerang sokongan di bahagian tengah padang dan di dalam kotak penalti pasukan lawan. Okey, faham ya kat situ? Okey, seterusnya 2 orang pemain penyerang akan bergerak bebas di kawasan gol pihak lawan. 2 orang ni, CF yang merah ni. CF yang merah ni. Okey, CF yang merah ni akan buat serangan ya, bebas membuat serangan di mana-mana lah. Okey. Kawasan gol pihak lawan. Manakala 3 orang pemain pertahanan akan berada di kawasan tengah ketika menyerang. So, yang ini 3 orang ni, tadi kan dia jadi pertahanan kan? Dia tak duduk situ je. Dia akan bergerak ke tengah sikit. Ke tengah sikit. Ke sini. Ke bahagian sini. Ke tengah sikit. Okey. Formasi ini merupakan formasi yang sesuai bagi membuat serangan balas pantas dan membolehkan perubahan transisi formasi lain. Okey. Seterusnya, semasa menyerang, 2 orang penyerang utama akan berada di tengah kawasan gol. Kat mana kawasan gol tu? Dikatakan 2 orang penyerang utama yang ini, CF tu akan berada di sinilah, di tengah kawasan gol. Di sini. Okey. 2 orang pemain tengah di kiri dan kanan akan bertindak menjadi pemain penyerang sayap. Ni pun dia menyerang ni. Bahagian serang, bahagian sayap. Okey, peranan mereka adalah untuk menghantar bola kepada pemain penyerang menggunakan hantaran leret atau di udara. So, yang ini, yang merah ni, kemudian yang ini, mereka akan bekerjasama lah untuk menyerang. Okey. Kemudian 3 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sokongan kepada penyerang utama. Okey. Okey, seterusnya. Ketika pemain, yang ini ya, kita pergi yang ini pula. Yang ini. Okey, ketika bola dihantar oleh pemain sayap, 2 orang pemain penyerang perlu berada dalam kotak penalti dengan mengacirkan pertahanan lawan. Okey. Bila yang ini, 2 yang sayap tadi, yang ini dan ini bergerak ke apa? Ke depan ni. Okey, menyerang. So yang ni CF ni, dua-dua ni perlu berada di sini dah. Berada kat dalam ni, kucar kacir kan, buat onar lah kat dalam tu, buat kelang kabut sikit kat situ, supaya pertahanan pihak lawan
kucak-kacir ya. Okey, seterusnya 3 orang pemain tengah yang menjadi penyerang sokongan boleh membantu pemain penyerang utama bagi menjaringkan gol. So 3 yang ini tadi akan membantulah. 3 yang ini tadi, 3 orang ni akan membantulah. Dia tak duduk situ je, dia akan naik sikitlah ke atas untuk bantu backup. Kalau bola lepas ke atas sikit, dia akan ambil dan sepak baliklah ke gawang gol Okey, ke arah gawang gol. Okey, so sasaran gol boleh dilakukan mengikut situasi penjaga gol. Gol boleh dibuat dengan kemahiran menanduk dan tendangan mengikut situasi dihantar. Sistem ini boleh dikekang dengan sistem bertahan formasi 5-4-1. Siapa yang buat 5-4-1 ni? Formasi ni orang kata memang dah bagus dah ni. Formasi ni bagus untuk menyerang, tetapi dia akan dipatahkan apabila pihak lawan membuat formasi 5-4. Kat sini formasi 5-4-1. Kat sini pemain pihak lawan dia buat 5-4-1. So akan menggagalkan formasi 3-5-2. Okey, faham ya? Okey, so untuk lebih faham bagi 3-5-2, kita tengok video analisis berkaitan strategi menyerang 3-5-2. Okey, mari kita lihat pengenalan kepada serangan 3-5-2. Okey, kenapa memilih 3-5-2? Kekuatan atau kelemahannya. Peranan individu player. Contoh 3-5-2 So sila amati video ini
Okey, dah tengok video tadi kan? Faham sikit-sikit tu bolehlah. Okey. Okey, kita teruskan dengan kekuatan dan kelemahan formasi 352. So awak dah tahu sedikit tentang 352, tetapi kita bincang sikit tentang kekuatan dan kelemahan dia. Okey, kekuatan nombor 1, pasukan mempunyai ramai pemain penyerang. 2 penyerang utama tadi, kemudian ada yang pemain tengah 5 orang tadi, 2 yang sayap tu jadi penyerang juga. Kemudian yang 3 bahagian tengah tu menjadi pembantu penyerang. Okey, nombor 2, boleh melakukan transisi dengan cepat daripada menyerang kepada bertahan. Senang nak pergi menyerang, kemudian bila pihak lawan menyerang, kita boleh cepat melakukan perubahan posisi untuk bertahan pula ya. Okey, apa kelemahan dia? Okey, yang pertama, memerlukan pemain sayap yang pantas untuk membuat serangan. Nak cari pemain yang pantas ni lah bermasalah tak semua player pantas. Bila pantas ni, dia memerlukan kekuatan bahagian otot kaki, daya tahan otot kaki yang tinggi lah. Okey, yang kedua, pemain pertahanan perlu mahir mengawal bola jika berlaku serangan pantas kerana mereka hanya terdiri daripada 3 orang. So 3 tu kan pertahanan. So ada 3 orang sebenarnya tak cukup tetapi so dia perlu ada kemahiran mengawal bola yang tinggi lah untuk mengelakkan diri daripada diserang oleh pihak lawan. Okey, itu saja untuk formasi 352. Seterusnya kita akan pergi kepada formasi seterusnya.